Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Hafiz yang bertanya, sah ke solat orang yang sebut takbiratul ihram sehingga 8 harakat? Contohnya sebut Allahu Akbar. Dan ada yang kata kalau sebut sampai 14 harakat pun masih sah. Wallahu ta'ala alam. Setakat semakan saya ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum lahan dalam takbiratul ihram. Itu termasuk di dalam lahan kerana harakat yang paling panjang sekali adalah 6. Akan tetapi kita kena tahu satu perkara. Kesemua para ulama menyatakan hukum hakam tajwid wajib dipraktikkan ketika membaca Al-Quran. Maka di dalam salat yang paling penting sekali adalah surah Al-Fatihah. Manakala lafaz-lafaz rukun yang lain seperti lafaz takbiratul ihram, lafaz salam, kedua-duanya itu termasuk di dalam rukun. Akan tetapi kedua-duanya bukan dari bacaan Al-Quran. Sebab ini termasuk dalam takbir dan zikir takbir dan salam. Kerana itu para ulama berbeza pandangan. Apakah wajib ke atas takbiratul ihram untuk dipraktikkan hukum hakam tajwid seperti mana membaca Al-Quran ataupun tidak wajib? Wallahu ta'ala alam. Setakat saya tengok ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Hatta di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pendapat. Kalau kita tengok ada perkataan di dalam Hasyiah Qalyubi dan Umairah yang menunjukkan tidak membawa sebarang mudarat jika berlaku lahan pada takbiratul ihram secara mutlak. Ada yang kata begitu, tidak membawa mudarat, maknanya tidak membatalkan salat selagi ia berlaku selagi ia tidak mengubah makna, selagi dia tidak mengubah makna dan dia bukan dengan tujuan untuk mengubah maksud. Saya ingat Allah Ta'ala alam, pandangan yang sedemikian itu wajar untuk kita ambil kira dalam suasana masyarakat Malaysia. Dalam suasana masyarakat kita wajar untuk kita mengambil kira pandangan itu supaya kita tidak menghukum batal kesemua ataupun salat kebanyakan masyarakat kita yang rata-ratanya tidak mengetahui bahasa Arab. Itu pandangan saya. Saya rasa begitu. Saya berpandangan demikian. Dalam masa yang sama, jika kita nampak kita berjumpa orang yang salah dalam melafazkan takbiratul ihram, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menasihati dia agar dia melafazkan takbir itu dengan cara yang tepat, dengan lafaz yang tepat, tidak melakukan lahan dengan sengaja ketika melafazkan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Itu bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua dalam soalan yang ditanya, iaitulah boleh ke kalau kita matikan huruf ha bulat tu, yakni ha pada kalimah Allah, seperti kita sebut Allah Akbar, Allah Maha Besar, makna masih tak bertukar? Ya, makna tidak bertukar kalau kita sebut Allah Akbar, makna tak bertukar. Wallahu ta'ala alam, sah salat dengan lafaz sebegitu kerana tidak ada apa-apa kesalahan, tidak ada apa-apa perubahan makna. Jadi lafaz takbir Allah Akbar adalah sah insya-Allah. Soalan yang ketiga dari saudara Hafiz, dan yang ketiga, boleh ke sebelum bagi salam kita doa dengan doa Nabi Yunus, lepas tu baru doa berlindung dari 4 perkara itu? Sebab ada hadis yang mengatakan kalau baca doa Nabi Yunus, doa akan dimakbulkan. Wallahu ta'ala alam. Setakat semakan saya ataupun setakat kalau kita tengok di dalam hadis, doa di hujung sebelum salam tu adalah tempat mustajab doa. Jadi kalau kita tengok di dalam susunan doa, biar doa mohon perlindungan dari 4 perkara itu adalah dibaca sebaik sahaja selesai berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Jadi kita baca doa perlindungan dari 4 perkara itu terlebih dahulu, selepas tu baru kita susuli dengan doa-doa yang lain, termasuk istighfar Nabi Allah Yunus alaihi salam. Wallahu a'lam.